واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini untuk sama-sama kita melihat kepada blok yang ketiga daripada halaman yang ke-33 iaitu dua ayat 214 dan 215 bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Safa, apa khabar? Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam Ramadan yang ke-13, episod yang ke-112 pada hari ini, yang kita doakan semua yang berada di studio, yang berada di rumah pada hari ini ceria gembira bersama Ramadan Al-Mubarak dan mendapat lebih banyak lagi hidayah pada bulan diturunkan Al-Quran pada hari ini. Jadi mari sama-sama kita mulakan sesi kita dengan doa subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan bagi dua ayat yang kita akan baca pada hari ini. Iaitu pada ayat yang ke-214, Allah menyangkal kepada orang-orang yang beriman tentang kesangsian mereka tentang lewatnya datang pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya pada ayat 215, dorongan berinfak dan golongan yang berhak menerimanya. Mari sama-sama kita membaca dua ayat daripada halaman 33 dipimpin Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Sila Ustaz. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi sekalian. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan yang penuh dengan keberkatan ini. Kita berada pada bulan yang mulia dan kita bersama dengan kitab suci yang mulia, itulah Al-Quranul Karim, kalamullah. Alhamdulillah. Selamat datang juga kepada penonton-penonton di studio, terus memeriahkan My Quran Time kita. Moga-moga sehingga kita dapat dipermudahkan segala urusan kita sehinggalah menjelang Syawal nanti, insya-Allah. Insya-Allah. Okey. Ayat hari ini 214 dan 215 muka surat yang ke 33 sahabat. 33. Suara kering sikit sahabat ini. Oh iyalah. Tadi sahur sahabat makan apa tadi? Sahur. Kurma. 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 Itu jelah kan. Yang lain kalau makan lebih tu dia mengantuk, tak boleh nak belajar apa semuanya. Jadi kita berhenti kat situ jelah. Ya Allah, masya-Allah. Tuan-tuan semua makan apa? Nasi lemak tu. Nasi lemak sedap tu. Okey, baik, kita fokus pada ayat 214 dan 215. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول
يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. صدق الله. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 214 dan 215. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Entir ya. Dia suara biasalah Ustaz ya. Dia kadang-kadang tersekat-sekat. Tapi kita doakan pada tuan-tuan yang berada di rumah, yang berada di studio, terus istiqamah dengan puasa ya di bulan Ramadan ini untuk terus kita mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ayat 214 ini muncul selepas ayat 213 apabila Allah memberikan jaminan untuk terus memberi hidayah kepada siapa yang dia kendaki kepada jalan yang lurus ya. Ada dua maksud may yasha itu Ustaz ya, sebagaimana kita bincang sebelum ini. Satu, yang dikendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi yang keduanya ialah kepada sesiapa manusia yang betul-betul inginkan kepada hidayah daripada Allah, maka Allah akan melurungkannya ya. Allah akan lurungkannya, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bercakap tentang siapa yang biasa bersama dalam majlis ilmu Ustaz ya, sahalallahu tariqan ilal jannah ya, siapa yang melazimi, yang berusaha keras dalam jalan menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke jannah. Kerana orang yang mencari ilmu ini dia tahu bahawa dengan ilmu ini dia mengenal kepada Rabbil Alamin ya. Alam ini ada Tuhannya dan ia perlukan ilmu untuk mengenal kepada alam. Tanpa ada ilmu maka dia kenal dunia saja Ustaz. Dia ada beza ya perkataan alam dan dunia. Sebagaimana kita sudah belajar sebelum ini tentang ayat 212, orang kafir itu cintakan kepada dunia dia. Cinta pada dunianya. Dia ada dunia kereta dia, dunia keluarga dia, dunia cuti dia, dunia selfie dia, itu dunia dia sahaja. Ya, masing-masing ada dunia masing-masing. Tetapi bagi orang yang beriman, dia mengenal kepada alam ini untuk makin dekat kepada Rabbil Alamin. Jadi walaupun ada dunia dia adalah cabaran dalam keluarga, dalam keuangan, bisnes dan sebagainya, tapi bila melihat kepada alam, maka dia tahu bahawa hidup ni bukan sekadar pasal keluarga ataupun sekadar pasal bisnes, untung rugi ataupun saham naik turun ataupun emas naik turun harganya, bukan sekadar itu. Lebih daripada itu adalah perjuangan untuk memastikan kita ini bahagia bila sampai ke akhirat nanti insya-Allah. Jadi Allah menyatakan tentang orang yang beriman ya pada ayat 214 ini, am hasibatum, adakah kamu merasakan, mengira ya, bersangka-sangka bahawa antadkhulul jannah, kamu masuk syurga, walamma yatikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Jadi ini adalah satu pertanyaan ya. Kalau tadi ayat 211 sebelum ini kita bincang tentang sal Bani Israel, tanya kepada Bani Israel, kali ini Allah bertanya kepada kita sebagai orang yang merasakan, ya Allah, kami ini ingin menjadi orang beriman. Allah kata, am hasibtum, adakah kamu menyangka kamu akan masuk syurga? Jadi ini pertanyaan yang amat menggetarkanlah Ustaz ya. Sebenarnya pasal bila kita berpuasa pada bulan Ramadan, ingatkan dah boleh masuk syurga dah. Ya, tapi Allah kata, kalau kamu nak masuk syurga ini, walamma yatikum mathalul ladzina khalau min qablikum, iaitu kamu padahal belum datang kepadamu ujian seperti yang dialami oleh orang-orang terdahulu sebelum kamu. Yang inilah kalau kita tengok balik, kita dulu, kalau sekarang kita puasa pada bulan Ramadan pertama pada tahun 2 Hijrah itu sebenarnya 17 Ramadan, sekitar tengah-tengah Ramadan tu Perang Badar Ustaz.
Perang Badar, ya. Jadi bila Perang Badar ataupun ayat yang ke-214 ini turun, setengah riwayat menyatakan pada Perang Khandaq 5 Hijrah ataupun Perang Uhud pada 3 Hijrah. Maksudnya ialah pada waktu itu seruan untuk berjuang, Ustaz, ya. Dan bila berjuang ini kita tahulah duit pakai, kemudian kita kena menghadapi pelbagai cabaran yang ada. Maka itulah yang Allah nyatakan masathumul ba'sa wad-dharra wal wazulzilu hatta yaqula rasul, ya. Kita ambil dulu apakah yang menimpa kepada orang-orang terdahulu, ya. Dalam perjuangan mereka itu, ya, kalau kita bercakap tentang Ramadan sebagai contoh, Ustaz, ya, pada 2 Hijrah tersebut ataupun kita bercakap Uhud ataupun Khandaq, mereka ditimpa al-ba'sa wad-dharra dan juga wazulzilu hatta yaqula rasul. Ada 3 perkara. Yang pertama ba'sa. Ba'sa ini kemelaratan, kemiskinan, cabaran ekonomi, Ustaz. Cabaran ekonomi. Pasal apa? Mereka tinggalkan harta mereka dekat Mekah ketika berhijrah itu, dan ketika berada di Madinah ada harta sikit-sikit itu perlu digunakan untuk memperjuangkan akidah Islam yang ada. Ba'sa. Apa maksud darra dan juga wazul zilu? Itu yang kita akan sama-sama dalami. Kita berehat sebentar dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Hayati isi kandungan Al-Quran dalam My Quran Time. Setiap hari jam 12.30 hari di TV9 dan saluran Astro 149. Quran Salat Infaq. منهما جاهينا وارزقنا تلاوته. Assalamualaikum. Marilah kita sama-sama menyertai World Quran Hour di Masjid Sultan Haji Ahmad Shah, UIA, Malaysia, di lokasi masing-masing kalau tak dapat, secara serentak pada 22 hari bulan Ramadan 1444 Hijrah bersamaan 13 April 2023 pada pukul 12 tengah hari hingga 1 tengah hari sahaja. Jom. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا
Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Solat Infak pada hari ini untuk sama-sama kita melihat kepada ayat yang ke-214 dan 215 Ustaz ya. Bagaimana Allah menceritakan kepada kita sebagai satu soalan kepada setiap orang yang merasakan yang ingin masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, adakah dengan bersenang lenang ataupun sebenarnya perlu melalui kepada apa yang telah juga dilalui oleh orang-orang terdahulu. Ini persoalan yang penting untuk kita tanya, muhasabah terutama pada bulan Ramadan ini, kerana jika tidak, kita khawatir kita ini seperti apa Ustaz ya, syok sendiri. Syok sendiri kan, rasa macam saya dah daftar sebagai orang Islam, saya dah daftar sebagai orang yang berpuasa, ini masuk syurga confirm ni kan. Tetapi Al-Quran bukan sekadar kitab bacaan, kitab personal, tetapi ia adalah kitab perjuangan. Ya, kitab perjuangan, dan itulah yang menemankan Nabi selama 23 tahun berjuang, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah itu bersama para sahabat. Dan apakah yang dirasai, dilalui oleh para sahabat dan Rasul? Yang pertama, masathumul ba'sa, iaitu mereka melalui ba'sa. Maksudnya ba'sa ini adalah kemelaratan, kemiskinan, cabaran ekonomi. Nabi pernah menghadapi embargo, sekatan ekonomi 3 tahun apabila berada di Mekah, dan bila sampai ke Madinah, ini turun ketika di Madinah, ketika mereka diminta untuk pergi ke Uhud ataupun pergi ke Ahzab, perang Ahzab pada 5 Hijrah, pada waktu itu mereka dalam keadaan tak berharta. Banyak yang muhajirin telah meninggalkan harta di Mekah. Harta yang sedikit yang ada di Madinah itulah yang perlu dikorbankan untuk perjuangan pada waktu itu. Yang kedua, ya Ustaz, di Mekah tu sebelum hijrah tu bukan sekadar ditekan dari sudut dakwah sajalah. Betul. Ekonomi pun sekali. Ekonomi, dan kalau waddarra ini maksudnya kesihatan ataupun tentang fizikal. Mudarat. Bilal kena hempap dengan batu. Sumayyah ataupun Ammar bin Yasir. Pada waktu itu mereka merasai darra, kemelaratan, ataupun darra ini adalah kesihatan yang teruk, disebabkan oleh pelbagai ancaman yang ada. Dan yang ketiganya adalah wazulzilu. Zulzilu ini ialah daripada perkataan zalzalah, maksudnya goncang, macam gempa bumi. Apakah yang berlaku bila wazulzilu ini? Ialah satu, kalau tadi baksa ini mungkin ekonomi, kadang-kadang tak cukup duit personally, secara personal. Kemudian darra ini mungkin sakit ke, ataupun tak sihat, ataupun tadi didenda, dihukum oleh orang lain. Tetapi wazulzilu itu adalah satu ancaman yang menggegarkan kepada seseorang individu ataupun sebuah keluarga. Kalau di Mekah itu saja, Sumayyah dengan Ammar bin Yasir memang bergegar sampai rasa, ya Allah, betul ke jalan ini yang perlu saya pilih? Itu sampai perkataan tu yang kita akan tengok pada hujung ayat 214 ini. Tapi nak ceritanya 3 perkara ini ada 2 sudut Ustaz, 2 sudut. Satu sudut ketika seseorang itu berjuang pada jalan Allah menuju syurga. Tapi satu lagi ialah orang tak berjuang. Orang tak berjuang pun dia ada juga baksa, iaitu kadang-kadang dia tak berjuang, tak ada pun dia nak promosikan Islam, nak memperjuangkan Islam, nak masuk syurga, tapi miskin juga. Kan? Miskin juga. Ada juga orang yang tak berjuang, tetapi dia tetap juga ada sakit kencing manis, sakit jantung, kemudian rasa kaki-kaki, tapi bukan dalam mod perjuangan. Dia pasal makan banyak sangat. Kan? Makan banyak sakit. Tapi ada orang yang dia mungkin makan banyak ke, makan sikit ke, tetapi ada darra yang berlaku, dan dalam masa yang sama dia tetap juga meneruskan perjuangan pasal, ya Allah, daripada aku ini mungkin ada kesihatan, ada masalah, ataupun mungkin tak berapa kaya sangat, melarat dan sebagainya. Baiklah saya ini tak melarat bila sampai ke akhirat nanti yang namanya jannah. Pasal jannah ni tidak ada miskin, yang keduanya tidak ada sakit. Yang inilah yang berbaloi untuk diperjuangkan, dan inilah jalan para rasul yang dinyatakan ataupun para nabi yang dinyatakan pada ayat 213, fa ba'athallahu nabiyyina mubasysyirin wa munzirin. Nabi Ayub Ustaz kan ada sakit kan, ataupun kita cakap tentang Nabi Muhammad pada embargo itu sampai tak berapa ada sumber makanan, bukan sekadar para sahabat, nabi pun dapur tak berasap bila berada di Madinah itu berlaku. Tetapi dapur tak berasap ketika berjuang dengan dapur tak berasap pasal apa? Pasal terlebih kad kredit. 2 perkara yang berbeza yang perlu kita ambil perhatian. Jadi alang-alang tak berasap itu Ustaz, ataupun ada masalah dalam bisnes ke apa ke, biarlah di atas mod perjuangan, jalan perjuangan, dan inilah yang dibawakan di dalam ayat ini, hatta yaqular rasul.
Bila cakap tentang hatta yaqula rasul, satu rasul ini berjuang Ustaz ya. Rasul berjuang, dan yang keduanya rasul yang berilmu, yang amat dekat dengan Allah pun ya, bersama dengan orang beriman bersama dengannya, iaitu para sahabat. Pada waktu itu terkeluar perkataan Ustaz. Ya. Perkataannya apa? Mata nasrullah, ya, bilakah pertolongan Allah? Tak Ya. tahan juga Ustaz. Tak tahan. Ya, pasal dah terlampau ni sangat, ya, perlu dah ada kena apa istilahnya, kalau dihimpit tu ya, sampai ke dinding kan, dah tak boleh bergerak dah pada waktu itu, bila ekonominya, bila bercakap tentang apa hentaman-hentaman yang ada, berperang ataupun menyebabkan tergoncang ya kesejahteraan yang ada. Pada waktu itu keluar perkataan para sahabat, bukan para sahabat saja, Rasul menyatakan, ya Allah, bila pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang biasa Ustaz ya, kalau katakan tak berjuang, ketika sakit pun sama juga. Kita sakit, bila ya Allah engkau nak bagi pertolongan pada aku, itu orang yang sakit. Tapi kalau ketika sakit dalam mood perjuangan, ialah ya Allah, bila nak dapatkan kesihatan untuk saya berjuang balik ya Allah. Dua perkataan yang berbeza. Yang kita harapkan kita adalah yang kedua lah Ustaz ya. Yang ketika sakit, ketika tak cukup, itu adalah kerana kita sedang memberikan harta kita, memberikan tubuh badan kita untuk bersama Rasul. Dan jawapan Allah bagaimana? Ala inna nasrallahi qarib. Bahkan sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Jadi ini adalah sebagai satu pujukan kepada para sahabat yang berada di Madinah pada waktu itu dalam perang Ahzab. Ahzab itu maksudnya tentera bersekutu kan. Banyak pihak daripada luar yang berkomplot bersama. Mereka ni bukan satu geng. Tapi kerana ada satu kumpulan namanya Islam, orang beriman, mereka sampai sanggup untuk bekerjasama untuk menyerang kepada mereka yang berada di Madinah. Ya, kalau kita pergi ke Madinah tu, kita nampak Ustaz kan, jalan dekat kawasan Ahzab itu, jalan raya, ada traffic light kat situ. Kawasan-kawasan itu adalah satu memori penting bagi tuan-tuan yang pernah menunaikan umrah, haji. Di situ kita dapat traffic light, nampak jalan yang cantik. Tapi suatu masa dahulu, itu adalah tempat perjuangan yang ba'sa wad-dharra, dan sampai bergegar kepada iman orang-orang yang berada bersama Rasulullah. Tetapi mereka dipujuk oleh Allah, dan itulah pujukan untuk kita. Pujukan untuk Allah ini, pujukan daripada Allah ini amat berharga Ustaz ya. Kalau katakan kita dalam mod perjuangan, kita sedang nak pastikan keluarga kita mesti masuk syurga. Kita nak pastikan pada ahli syarikat kita, masyarakat kita nak ke syurga. Barulah pujukan Allah, inna nasrallahi qarib. Amat berharga. Tapi kalau kita rasa macam semua dah lancar dah kan, dan saya tak kisahlah, yang penting anak saya dapat makan apa sebagainya, itu sahaja yang difikirkan, mungkin pujukan Allah ini sebagai satu perkara yang tidak dianggap penting. Jadi Maknanya apakah ya. Sikit ya. Faham maksud, kalau kita buat semua beroleh dengan mudah kan. Mungkin kita tak mengharapkan kan. Tapi bila dalam keadaan genting, keadaan kritikal dapat tu, kita terasa Allah, macam Ustaz sebutlah. Terasanya Allah Maha Ar-Rahman ada tu. Betul. Jadi itu sebabnya mengapa mereka berjuang Ustaz ya. Berjuang tu kadang-kadang mereka dalam keluarga dah okey dah. Nabi dah ada banyak harta, dah cukup dah sebenarnya. Tetapi mereka bukan sekadar fikir masalah dalam keluarga, mereka fikir masalah luar keluarga mereka. Itu yang menyebabkan sampai bergegar tu ya. Duit kalau ada 3-5 ribu tu dah cukup untuk satu keluarga. Tapi bila orang lain tak ada duit, ya Allah, macam mana ni ya Allah? Inilah yang kita nak perhatikan sama-sama. Kita berehat sebentar, kembali semula selepas ini. Namun ada perkataan pilihan Ustaz. Jangan lupa, perkataan pilihan kita pada hari ini ialah masathumul ba'sa wad-dharra, iaitu perkataan yang kita ingin fokuskan ialah masathum ya, daripada perkataan massa ini sebenarnya awalnya sentuh Ustaz ya. Bila cakap tentang sentuh ini, menimpa ataupun menyentuh ini 61 kali di dalam Al-Quran. Kalau ada kepayahan dalam hidup kita ya, pada para sahabat ada kemelaratan, ada kesakitan, dan juga satu lagi wazulzilu itu hanya sentuhan saja. Jadi sebenarnya Allah nak beritahu kepada kita, perit macam mana pun Allah sentuh saja. Allah tak bagi full swing, istilahnya kan, full dose ya. Kalau dia dalam ayat sebelum ini, walanabluwannakum bisyai'in, sikit saja. Sikit saja. Jadi bila kita baca ayat ini, kata, oh ya Allah, engkau bagi aku sikit ya Allah, terima kasih ya Allah. Walaupun perit-perit juga Ustaz ya, perit juga sampai tanya mata nasrullah, tapi sebenarnya itu adalah sentuhan sahaja. Mengapa disentuh? Kerana itu tanda bahawa Allah nak beritahu
bahawa Allah ini amat dekat, Allah nak menyentuh kita, Ustaz. Ya, sebenarnya bukannya Allah nak pijak kita ataupun nak hancurkan kita, Allah sedang menyentuh kita. Itu sebab bagi tuan-tuan yang sakit hari ini ataupun ada kepayahan dalam ekonomi pasal nak tolong keluarga dan sebagainya, perjuangan kita itu, kita kena ingat bahawa kepayahan itu adalah sentuhan kasih sayang daripada Allah untuk menyatakan bahawa Allah itu qarib dan sila teruskan perjuangan, jangan patah pandang ke belakang. Kita berehat sebentar, kembali semula dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq, insya-Allah. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. جاهينا وارزقنا تلاوته. السلام عليكم. خلينا نحتفل بورلد قرآن اور الساعة 1 في العالم على 22 رمضان أو 13 أبريل من الساعة 12 لحد الساعة 1 الظهر. مع مهمة سورة الإنسان We Humanize the أمة، عالم الحنية ونتعامل مع القرآن، نقرأ ونفهم ونطبق. تعالوا انضموا معنا. We strive to follow Allah's way and His messengers without delay. For those who واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. قرآن كريم كلام الله واتل جودوا يا عباد الله فاستمعوا يهدينا الله وأنصتوا يرحمنا الله فاستمعوا يهدينا الله وأنصتوا يرحمنا الله. Alhamdulillah, terima kasih kepada penonton-penonton terus setia dalam My Quran Time. Dan saya tadi nak yarhamnallah nak tinggi suara tadi. Tapi rasa kalau tinggi dia terplay out pula nanti. Lagi pitching nanti kan. Penonton-penonton di rumah kalau gelak saya tak dengar. Tapi di studio ada kita punya tetamu ataupun istiqamah kita kalau gelak nanti tak jadi pula kita. Baik, alhamdulillah kita fokus balik pengajian kita. Alhamdulillah kita beralih kepada segmen seterusnya. Seperti biasalah tajwid dan juga kita cuba menyebut kalimah-kalimah tertentu dengan lebih tepat untuk memberi kesan kepada ingatan kita, sekaligus kita cuba dapat menghafaz ayat-ayat ini. Ayat-ayat ini bukan seluruh ayat, ada perkataan-perkataan yang mungkin sekali saya sebut tapi yang kebanyakannya berulang lah. Maka kita nak lihat paparan ataupun slide kita yang pertama berkenaan dengan tajwid. Menyempurnakan hukum izhar syafawi
Iaitulah pada kalimah am hasibtum an tadkhulu. Am hasibtum an tadkhulu. Ada hukum apa tu? Izhar syafawi. Berapa tempat ada? Ada 2 tempat dekat situ. Am hasibtum, mim mati bertemu dengan ha, dan kemudian mim mati bertemu dengan hamzah. Okey, izhar syafawi ia berkaitan dengan mim mati. Bukan nun mati ya. Di sana ada nun mati dan tanwin. Dia bergerak sekali. Nun mati dan tanwin bila bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, bertemu dengan huruf-huruf Al-Quran yang lain, maka berpecahlah dia kepada 4 ataupun 5 hukum. Yang kita sebut hukum 5, ada yang sebut hukum 4. Hukum 4 tu maksud dia idgham tu dia tak bagi 2 lah. Kalau hukum 5, idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah, dipecah 2. Okey. Adapun di sana perbahasan selain daripada itu, perbahasan hukum mim mati pula. Mim saja, bukan mim dan tanwin, mim saja. Maka mim bila bertemu dengan huruf-huruf Al-Quran, maka dia terpecah kepada 3 hukum. 3 hukum saja, tak banyak. Mim mati bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah ada 3 hukum saja. Iaitulah hari ini kita belajar hukum izhar syafawi. Macam mana nak kena izhar syafawi? Apabila mim mati. Ingat, mim mati bertemu dengan selain daripada huruf mim dan ba. Mana banyaklah. Senangnya izhar syafawi nak senang mudah aja. Mim mati bertemu dengan selain daripada mim dan ba, maka itulah hukum izhar syafawi. Dalam surah Al-Fatihah pun kita baca siratal ladzina an'amta alaihim ghairi. Mim mati bertemu dengan ghain, bertemu dengan ta, bertemu dengan wa, alaihim waladdallin. Itulah hukum izhar syafawi yang tak susah sangatlah untuk masyarakat Melayu kita nak menyempurnakan hukum izhar syafawi ini, kerana dia tak berkait dengan dengung. Dia tak berkait dengan dengung. Biasanya bab-bab dengung je orang malasnya. Nak dengung kan, nak panjang dengung tu ya tinggal. Bab-bab tak perlu dengung ni expert lah orang masyarakat kita, jadi tak ada masalah. Tidak berlaku kesalahan yang kerap. Cuma pastikan mim tu dimatikan betul-betul. Am hasibtum an tadkhulul jannah. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة. 1, 2 mula. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم. 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 أيوة. Okay. Hukum izhar syafawi. Jangan kita jangan mim tu biar mati betul-betul, dah mati kan, bagi dia mati betul-betul. Jangan kadang-kadang terlepas sikit. Dia tak berkait dengan gunnah, tapi dia berkait dengan mim tu tak mati betul-betul kan. Hasid, jangan bukan amha. Cuba. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Okey. Baik. Kemudian am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum. أم حسبتم أن تدخلوا
ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم Okey. Am hasibtum an tadkhulul jannata. Cuba kita baca dalam keadaan seperti mana kita macam berkhutbah ataupun bercakap. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Lancarkan lagi. Am hasibtum an tadkhulul jannah. ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم Bila kita bercakap itu pasti ia lebih sukar. Bila kita baca dalam keadaan tartil, ada tempo, dia lebih perlahan dan kita sempat untuk memperkemaskan. Tapi kalau kita boleh sebut dalam keadaan seperti mana kita bercakap itu dan menjaga tajwid, maka dia juga membantu kita untuk melancarkan bacaan kita dan juga membantu untuk kita menghafaz. Okey, jom. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم Baik, tanpa melihat mushaf. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم Baik, Masya Allah, Tabarakallah. Alhamdulillah, kita nak berehat seketika dan jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam My Quran Time. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين.
sertai World Quran Hour 1 jam bersama Al-Quran pada 22 Ramadan bersamaan 13 April 2023 daripada 12 hingga 1 tengah hari bersama BC Surah Al-Insan memanusiakan ummah, dunia yang berbudi dan penyayang, interaksi bersama Al-Quran, baca, faham, amal. Malaysia, mari sertai kami. We strive to follow Allah's way and His messengers without delay. For those who are واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak. Pada hari ini kita melihat kepada ayat 214 dan 215 sebentar tadi, bagaimana Allah mengingatkan kepada kita sebagai orang-orang yang ingin beriman kepada Allah, yang ingin masuk ke syurga, bahawa orang-orang yang masuk ke syurga itu adalah mereka yang melalui kepayahan, ya, ada cabaran dalam dalam perjuangan, dan inilah yang dirakamkan dengan 3 perkara: al-ba'sa wad-dharra wa zulzilu, ya, sesuatu yang menggegar kepada diri dan keluarga, bukan kerana error ataupun kesilapan sendiri Ustaz, ya, tetapi kerana perjuangan, ya, kerana bila ada perjuangan ini ada risiko-risiko tersebut, sebagaimana yang dinyatakan pada ayat 214. Khabbab Ustaz, ya, Khabbab bin Al-Arad, salah seorang sahabat Nabi itu pun adalah salah satu daripada individu yang pernah bertanya pada Nabi, bilakah lagi pertolongan sampai, bila Khabbab itu dia dibakar, ya, dia diletakkan atas bara api sampaikan lemak daripada badan itu menghapuskan kepada sebahagian bara yang ada. Jadi kalau kita tengok depan mata tu, kan, dia kalau kita bakar BBQ tu kan ada dia punya minyak-minyak tu ke bawah tu kan. Ini pernah berlaku, dan mengapa ia berlaku? Kerana Khabbab memilih jalan untuk bersama Rasul, dan perjuangan ini layak untuk mereka lah Ustaz, ya. Kalau diberikan pada kita pada waktu ini, kalau kita hidup pada zaman Nabi, wallahu alam lah kita mampu tak mampu untuk menghadapinya. Bagi zaman kita ini, al-ba'sa wad-dharra wa zulzilu itu dalam kapasiti yang sesuai. Ketika kita membina keluarga kita bersama dengan masyarakat, kita taklah sampai begitu, ya, tetapi kena juga bersedia pada bila-bila masa bila perkara itu berlaku. Kalau kita lihat di Palestin berlaku, masih lagi berlaku Ustaz, ya, di Uyghur ataupun di beberapa tempat di seluruh dunia. Jadi bila sesuatu itu lebih mudah bagi kita kena pastikan perjuangan tetap perjuangan. Apakah yang perlu diperjuangkan? Ayat 215 sebagai jawapan untuk kita isi kehidupan kita ke hadapan bersama Ustaz Tirmizi. Baik, Alhamdulillah, kita nak baca ayat yang ke-215, ayat kedua bagi muka surat yang ke-33 terakhir. Baik, Alhamdulillah, boleh perhatikan pada ayat 215 yang ada 2 baris setengah kat situ. Berkaitan dengan apa Ustaz Fas? Pasal infak. Infak. Okey. Kena dah Ramadan ni Ustaz Fas? Ya. Jadi ini perjuangan kita sebenarnya. Ya, kalau kita tak pun kena bakar atas bara api tu, ialah infak ni membakar juga hati. Pasal nak keluar tu bukan mudah. Pasal kehidupan kita guna banyak masa untuk cari duit, ya, cari harta. Kemudian nak kena bagi pula pada orang lain. Siapakah orang yang kena bagi kalau kita nak bakar lemak-lemak dalam diri kita, tak payah macam Khabbab tadi. Inilah ayatnya Ustaz. InsyaAllah, inilah harga yang perlu kita bayar untuk kita menjual diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dapat redha-Nya insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Yas'alunaka madza yunfiqun. Qul ma خير فللوالدين والأقربين بالمعروف قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى
وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. صدق الله. Surah Al-Azim ayat 215 ini adalah salah satu ayat yang turun ya, asbabun nuzulnya menurut Imam Al-Baghawi, seorang sahabat bernama Amru bin Al-Jumuh ya, seorang tua yang memiliki harta, maka dia bertanya kepada Nabi, apa yang kami kena sedekah dan siapa kami perlu berinfak. Dan kita perlu memahami kesinambungan daripada ayat 214, bagaimanakah perjuangan. Perjuangan adalah untuk kita makin lagi merasakan kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan baksa wadara wazulzilu itu ada dua perkara Ustaz ya. Satu, dalam perjuangan kita kena infak ya. Kalau dalam hidup kita ini ada penyakit ataupun ada kemelaratan ataupun ada sesuatu yang menggoncang keluarga dan masyarakat kita, maka solusinya juga adalah infak. Maka sahabat bertanya, yasalunaka madza yunfiqun, ya, iaitu kalau mereka ada harta itu mereka nak mereka bertanya pasal infak ya, yang selalu mereka infakkan. Dan perkataan yunfiqun itu maksudnya mudhari' Ustaz ya. Continuous tense, maksudnya infak mereka bukan setiap hari Jumaat sahaja ya, bukan sekadar pada Ramadan sahaja, tetapi ini adalah aktiviti mereka setiap hari ya. Kerana infak ini adalah satu pelaburan daripada perkataan nafaqah. Kalau dalam surah Al-Kahfi kita baca, kita akan berjumpa dengan kisah pemuda yang ada dua kebun tersebut. Dia kata, wah, saya dah melabur dengan macam-macam untuk kebun saya. Perkataan yang digunakan adalah anfaqa ataupun daripada perkataan nafaqa yang kita lihat pada hari ini. Jadi bila seseorang itu infak, sebenarnya dia sedang melabur. Melabur masuk akaun mana? Masuk ke akaun akhirat yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang sedang berlaku ya, mindset yang dibawakan dalam Al-Quran. Tapi nak bagi pada siapa keutamaannya, adakah saya kena derma hari ini ke Palestin? Yang pertama Allah cakap daripada kebaikan harta itu falil walidain. Yang pertama, dua ibu bapa. Ya, maksudnya hari ini ya kita dah mula saya nak infak ni, masuk dalam akaun mak ayah ataupun kita hantar juadah ke apa sebagainya, itu keutamaan yang pertama. Yang kedua, aqrabin, iaitu kepada kaum kerabat, iaitu adik-beradik ataupun sanak saudara kita ya. Itu adalah keutamaan yang kedua. Ada orang yang derma Palestin, dia punya adik-beradik dia tu tak berapa cukup duit, sebenarnya transfer dulu kepada adik-beradik ya. Nombor dua. Kemudian nombor tiga ni apa? Wal yatama, kepada anak yatim. Anak yatim ini sama ada dalam keluarga kita ataupun dalam masyarakat terdekat kita ya. Dan di dalam sini tidak ada istilah Islam tak Islam, maksudnya asalkan yatim saja Ustaz ya, maka ianya adalah perjuangan bagi orang yang beriman. Yang keempat, wal masakin, mereka yang memerlukan, miskin ya. Miskin ini daripada perkataan sakana ya. Sakana ini adalah sesuatu yang bergerak dan berhenti sebentar. Itu sebabnya maskan, rumah kita itu maskan kerana kita bergerak, kemudian kita sampai ke rumah kita dan akhirnya kita mendapat sakinah. Orang miskin ni apa yang berlaku ialah dia dah terhenti Ustaz. Dia punya kepala dia dah tak boleh fikir dah macam mana saya nak keluar daripada kebuntuan keuangan, cabaran yang ada ya. Jadi bila orang itu berada dalam keadaan buntu, maka kita pun berikan sebahagian daripada rezeki yang Allah kurniakan kepada kita. Dan yang keempat adalah Ibnus Sabil, mereka yang berada dalam musafir. Mereka yang musafir tak ada hotel, tak ada duit. Kadang-kadang kita rasa dia ni saja je nak minta derma kan. Tapi sebenarnya kalau katakan turis yang ada ya, pelancong yang ada, dia Islam ke tak Islam ke, kalau dia ada masalah tentang keuangan, ini juga perlu. Dan Ibnus Sabil ini juga merujuk kepada mereka yang sedang belajar Ustaz kan, tak ada duit, scholarship dah habis, tak dapat loan dan sebagainya, pinjaman, maka ini juga kumpulan yang perlu diberi keutamaan. Nombor 5. Jadi wama taf'alu min khairin, apa sahaja yang kamu buat daripada kebaikan ini, niat baik, beri perkara yang baik, fa innallaha bihi alim. Allah ini amat mengetahui. Mengapa perlu kita faham tentang Allah amat mengetahui? Pasal kadang-kadang orang beri ni Ustaz ya, dia harapkan terima kasih. Dia transfer pada mak dia beritahu pada ahli keluarga dia, kepada kaum kerabat dia, dia harapkan lepas ni tolonglah panggil saya kan, ataupun pujilah saya sedikit ya. Terutama pada bulan Ramadan ini, kadang-kadang kalau boleh derma 1000 tu dia mesti checknya tu sebesar mungkin masuk berita kan. Tapi sebenarnya
Kalau orang tidak iktiraf, orang iktiraf okey, ada orang cakap terima kasih ke tidak, tetapi kalau orang tidak iktiraf, kita tahu bahawa Allah mengetahui. Ya, membawa kepada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu yang pertama, tetap bersabar sehingga ada jalan keluar dari ujian dan kesusahan, kerana pertolongan Allah itu sentiasa dekat. Yang pertama. Yang kedua, rajin bertanya untuk mendapatkan penjelasan yang betul. Ini yang ditunjukkan oleh Amru bin Al-Jumuh sebentar tadi, dan ianya menjadi asbab kepada turunnya ayat 215 sebentar tadi. Yang ketiga, utamakan beri sedekah kepada kaum kerabat dan ikut aturan yang digalakkan. Jangan tersilap keutamaan. Kita bagi kepada Palestin ataupun bagi kepada orang jauh, rupanya adik-beradik yang duduk kat kampung tu tak mendapat secuit pun daripada rezeki yang Allah kurniakan, dan ia boleh menjadi fitnah dalam kita berinteraksi dengan Al-Quran. Sama-sama kita doa Allah pelihara dan memberi hidayah pada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami ini ya Allah. Ya Allah, berilah kebaikan kepada kami dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah, terimalah puasa kami, ya Allah. Ya Allah, kau terimalah akan qiyam, solat sunat tarawih kami dan semuanya, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kebaikan kepada kami dunia dan akhirat, ya Allah. Ya Allah, kau senaraikanlah kami di kalangan hamba-hamba-Mu yang dibebaskan, dimerdekakan daripada azab dan api neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, masukkanlah kami ke syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, masukkanlah kami semua ke syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, masukkanlah kami ke syurga-Mu semua, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, berilah kekuatan untuk kami terus beramal sehingga akhir penghujung Ramadan ini, ya Allah. Dan keluar daripada Ramadan ini kami dapat menjadi hamba-Mu yang saleh, untuk terus kami berjuang dalam kehidupan ini, ya Allah. Berilah kebaikan kepada kami dan keturunan keluarga kami, ya Allah. Kebaikan dunia akhirat, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini dan terus kita dapat beramal pada hari ini untuk selalu kita berinfak, kerana kita tahu bahawa Allah mengetahui, dan kalau Allah mengetahui, Allah tidak akan tinggalkan mereka yang berada dalam kesusahan, ada cabaran hidup tetapi masih lagi infak kerana ingin mendekatkan diri kepada Allah yang memang sentiasa dekat dengan kita. Kita bertemu lagi dalam siri akan datang, My Quran Time, Quran, Salat, Infak, insya-Allah. Saya menjemput pada tuan-tuan sekalian untuk bersama dalam tabung gerakan Al-Quran pada nombor hotline dan nombor akaun yang tertera sebagai satu wadah untuk kita sama-sama membawakan nilai Al-Quran kepada pelbagai institusi, sekolah, pendidikan, organisasi dalam negeri dan negara seantero dunia, insya-Allah. آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا هجتين